Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hairul Hilmi dan rakan-rakan yang dirahmati sekalian. Saya Nur Ain Nadira binti Abdul Basir, bernombor matrik 216509. Sebelum kita mulakan perbincangan, seberapa kerapkah rakan-rakan menggunakan perkhidmatan awam? Baik, pada hari ini saya dan ahli kumpulan akan memberi ucapan berkenaan pengangkutan awam. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, pengangkutan awam ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, kereta api yang boleh digunakan oleh orang ramai di kawasan tertentu dengan kadar tambang yang ditetapkan. Umum mengetahui pengangkutan awam memainkan peranan penting dalam hidup kita dan juga merupakan salah satu faktor penting dalam aktiviti seharian manusia pada masa kini. Ini juga merupakan salah satu cara manusia bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kita akan mengupas dengan lebih mendalam berkenaan isu ini. Terdapat 4 jenis pengangkutan awam di Malaysia, iaitu pengangkutan darat, pengangkutan maritim atau lebih dikenali sebagai pengangkutan air atau laut, pengangkutan udara dan pengangkutan rel. Jenis pengangkutan pertama ialah pengangkutan darat. Jalan raya merupakan laluan yang digunakan oleh pengangkutan darat. Setiap jenis kenderaan mempunyai fungsi dan kapasiti masing-masing. Contoh pengangkutan awam darat ialah kereta sewa, teksi, lori, bas dan becak. Berikutnya pengangkutan awam maritim digunakan sebagai medium untuk menghubungkan individu dari satu tempat ke satu tempat menggunakan jalan laut. Misalnya jika kita ingin bercuti ke pulau-pulau, pengangkutan awam laut merupakan salah satu alternatif yang baik. Sebagai contoh, jenis pengangkutan awam maritim adalah rakit, feri, sampan dan kapal. Pengangkutan awam yang lainnya ialah pengangkutan awam udara. Biarpun kosnya agak mahal, pengangkutan udara juga merupakan pilihan untuk mereka yang menitik beratkan keselesaan dan juga kelajuan perjalanan. Kebiasaannya jika pengangkutan udara selalu digunakan untuk perjalanan yang jauh dari negeri atau luar negeri bagi menjimatkan masa. Antara syarikat perkhidmatan awam udara ialah Malaysia Airlines, MAS dan Air Asia. Contoh pengangkutan awam ialah kapal terbang. Akhir sekali, pengangkutan rel kian melaju di Malaysia. Pada awalnya, kereta api digunakan untuk mengangkut biji timah. Pada tahun 1920-an, kereta api mula menggunakan diesel dan sehinggalah ke hari ini, kereta api menggunakan tenaga elektrik. Kereta api terdiri daripada beberapa kenderaan berlandasan yang boleh bergerak bersama untuk membawa muatan atau penumpang dari satu tempat ke satu tempat yang lain melalui laluan tertentu. Contoh pengangkutan rel ialah monorail, LRT, MRT dan juga kereta api. Selamat sejahtera, nama saya Chen Yuki, nombor matrik saya 217588. Seperti yang kita tahu, pengangkutan awam telah menjadi kemudahan yang amat vital kepada masyarakat negara kita. Pihak yang terlibat dalam menggunakan pengangkutan awam yang disediakan oleh negara kita antaranya adalah penjawat awam, penjawat swasta, pelajar seperti pelajar sekolah menengah, pelajar universiti, keluarga yang sedang bercuti, pelancong asing dan lain-lain. Pelajar-pelajar sekolah menengah dan pelajar universiti yang menggunakan pengangkutan awam seperti bas, LRT, MRT untuk memendekkan perjalanan mereka untuk sampai ke sekolah dan universiti mereka. Ini dapat mengurangkan risiko pelajar-pelajar yang mengalami kemalangan jalan raya kerana mereka perlu hadir ke sekolah atau universiti dengan waktu pagi matahari yang tidak naik lagi. Selain itu, penjawat awam dan penjawat swasta yang menggunakan pengangkutan awam untuk pergi bekerja setiap hari dapat mengurangkan jumlah kenderaan persendirian di jalan raya. Seperti yang kita tahu, di negara Malaysia, di negara kita, setiap keluarga mempunyai kereta persendirian dengan minimum satu. Kalau semua orang memandu kereta persendirian mereka untuk bekerja, ini akan menyebabkan masalah kesesakan lalu lintas di jalan raya. Contohnya, di Kuala Lumpur,
yang terkena itu adalah masalah kesesakan lalu lintas di jalan raya pada waktu puncak bekerja dan bayar rumah pejabat awam dan pejabat swasta. Oleh itu, terdapat ramai pejabat awam dan pejabat swasta memilih untuk menggunakan pengangkutan awam untuk pergi bekerja dan pulang balik ke rumah. Ini dapat meningkatkan darjah ketersampaian mereka, mengurangkan pencemaran udara kepada persekitaran jalan raya dan juga menjimatkan kos perjalanan seperti petrol, bayaran tol, bayaran parking, kereta dan sebagainya. Akhirnya, keluarga yang sedang bercuti dan pelancong asing juga boleh menggunakan pengangkutan awam untuk melancong ke negara lain ataupun pulang ke negara sendiri. Mereka akan menggunakan pengangkutan awam seperti bas yang boleh melalui kastam negara, feri, kapal terbang dan lain-lain. Ini dapat meningkatkan darjah ketersampaian mereka ke destinasi mereka dengan mudah dan selamat tiba. Oleh itu, mereka boleh menikmati perjalanan pelancongan mereka dengan baik dan penuh kegembiraan. Dan salam sejahtera, nama saya Muhammad Zain bin Zaid dan nombor MyQ saya ialah 217703. Dan hari ini saya akan menerangkan tentang kebaikan penggunaan pengangkutan awam. Antara kebaikan penggunaan pengangkutan awam adalah mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jika anda menggunakan pengangkutan awam, ini akan memudahkan kerja anda untuk tidak terlibat dalam kesesakan lalu lintas semasa anda pergi atau pulang dari tempat kerja. Maka wujudnya pengangkutan awam seperti komuter atau monorail yang kerap digunakan oleh orang ramai. Oleh disebabkan itu, anda tidak perlu menghadapi kesesakan lalu lintas pada setiap hari. Dengan menggunakan pengangkutan awam, ini akan mengurangi jumlah pengguna dan dapat mengangkut penumpang yang lebih banyak jika dibandingkan dengan penggunaan persendirian seperti sebagai contoh kereta atau motor. Oleh itu, penggunaan pengangkutan awam secara tidak langsung telah menyumbang kepada mengurangi kesesakan dan memberi ruang kepada mereka yang paling memerlukannya seperti menaiki ambulans atau truck bomber. Selain itu, pencemaran udara dapat dikurangkan. Kadang-kadang pengangkutan sendiri kita mengeluarkan udara yang dapat membahayakan kesihatan kita jika kita menaiki pengangkutan awam yang telah disediakan oleh kerajaan dalam kehidupan seharian kita, maka udara yang tidak sihat akan berkurang. Sebagai manusia, kita sangat memerlukan udara yang sihat dan segar. Alam sekitar juga akan dipelihara jika penggunaan kenderaan persendirian semakin berkurang di atas jalan raya. Dan akhir sekali, keselamatan pengguna-pengguna pengangkutan awam dapat dijamin. Pada masa yang sama, keselamatan pengguna pasti dijamin dengan menggunakan pengangkutan awam. Jumlah kemalangan jalan raya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kemalangan jalan raya apabila dikesan kebanyakannya disebabkan oleh kecoyan manusia sendiri. Sebagai contoh, minum dan memandu pada masa yang sama yang melebihi had laju yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, pengangkutan awam seperti bas dan kereta api adalah kurang berisiko kerana kelajuannya terhad dan terdapat laluan khusus untuk pengangkutan awam ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang masalah pengangkutan awam. Antara masalah yang dihadapi oleh setiap pengguna pengangkutan awam adalah tempoh menunggu masa yang lama. Pengangkutan awam yang tidak efisien dan menepati masa menyebabkan pengguna terpaksa menunggu pada tempoh lama. Ini menyukarkan untuk sampai ke destinasi mereka kerana masa menunggu yang terlalu lama. Orang ramai menganggap pengangkutan awam, terutamanya bas awam, tidak boleh dipercayai dari segi ketetapan masa. Kelewatan bas adalah perkara biasa dan tidak mengikut jadual perjalanan yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab pengangkutan awam ini lambat menyebabkan para pengguna bagi yang telah bekerja lewat untuk masuk ke kerja menjadi masalah besar kerana pihak pengurusan gagal menyelesaikan isu tersebut. Selain itu, bas awam, LRT dan teksi dikatakan kurang membangun dan mengecewakan. Selain itu, kos tambang yang agak mahal. Lebih-lebih lagi, tambang teksi yang dianggap mahal terutamanya bagi mereka yang berpendapatan rendah. Ianya tidak menggalakkan untuk menggunakannya dengan lebih kerap. Dengan peningkatan kos sara hidup mereka bimbang dengan kos pengangkutan awam tempatan yang semakin meningkat. Sebagai contoh, terdapat laporan bahawa sesetengah pemandu teksi tidak menggunakan meter dan mengenakan caj harga yang terlalu tinggi kepada pengguna. Inilah antara punca pengangkutan awam di Malaysia kurang digunakan. Seterusnya, keselamatan penumpang terancam atas sikap pemandu yang tidak berhemat dan cermat.
Sebagai contoh, ada segelintir daripada pemandu bas yang tidak bertanggungjawab boleh mengganggu penumpang dengan cara membawa bas dengan lebih laju dan melebihi had yang telah ditetapkan. Penumpang yang menggunakan perkhidmatan bas berasa tidak selamat dan bimbang tentang keselamatan mereka sendiri. Sikap sedemikian boleh membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lain juga. Kesimpulannya, masalah pengangkutan awam kita mestilah dipandang serius oleh semua pihak. Sikap berdiam diri dan yang berterusan akan menjejaskan hasrat kerajaan untuk menjadikan pengangkutan awam sebagai salah satu pengangkutan utama negara kita. Kesungguhan kerajaan untuk mengambil langkah awal bagi menyelesaikan isu ini akan dipuji dan pihak berkuasa tidak seharusnya menunggu sehingga isu itu mendapat perhatian umum di media masa negara sebelum bertindak. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Perkhidmatan pengangkutan awam yang lengkap dan moden telah memberi pelbagai manfaat kepada rakyat mahupun pelancong asing yang datang ke negara kita untuk melancong, bekerja, melanjutkan pelajaran mereka dan lain-lain untuk sampai ke destinasi mereka yang ingin dikunjungi dengan mudah dan cepat. Maka, dengan masa yang semakin lama, terdapat banyak masalah berkaitan dengan isu pengangkutan awam telah muncul. Oleh itu, pihak berkuasa haruslah mengenal pasti cara-cara yang dijalankan untuk menaikkan taraf pengangkutan awam dan mengatasi masalah-masalah yang telah muncul. Dengan pengetahuan kita mengetahui cerita-cerita pemandu taksi akan menipu penumpang yang bukan berasal dari negara tempatan ataupun penumpang yang tidak berasal dari negeri tersebut dengan tidak menggunakan meter perjalanan. Tindakan mereka ini akan menyebabkan tambang kos perjalanan menjadi mahal. Oleh itu, syarikat taksi haruslah mengambil tindakan yang tegas dengan mengenakan denda kepada pemandu taksi yang mengenakan bayaran tambang mahal mengikut sesuka hati mereka. Antara tindakan adalah menggantungkan lesen pemandu taksi itu dan meletakkan nama pemandu taksi itu dalam blacklist pemandu taksi. Penumpang-penumpang yang berasa tidak adil boleh menghubungi pihak berkuasa, iaitu Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) untuk membuat laporan tentang masalah yang dihadapi oleh mereka untuk menambah baik taraf perkhidmatan pengangkutan awam negara Malaysia. Seterusnya, saya Nur Atika Ariska Saputri binti Nur Mahfud, nombor matrik 216225 akan menyambung isi bagi cara menangani isu pengangkutan awam. Bagi menangani masalah tempoh masa menunggu yang lama, pihak yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah ini sendiri adalah syarikat pengangkutan awam itu sendiri. Keadaan di mana penumpang atau pengguna harus berkejaran dengan masa apabila kenderaan yang mereka tunggu tidak tiba pada waktu yang sepatutnya perlulah dielakkan daripada terjadi. Jadi, bagaimana caranya untuk mengelakkan perkara ini daripada terjadi? Iaitu, dengan cara syarikat itu menambah bilangan kenderaan pengangkutan awam yang mereka sediakan. Melalui pertambahan bilangan kenderaan, kekerapan pengangkutan awam tersebut akan menjadi lebih konsisten. Syarikat-syarikat juga perlulah peka dengan waktu permintaan dan penggunaan pengangkutan awam adalah sangat tinggi pada waktu kemuncak. Waktu kemuncak adalah pada 7.30 pagi hingga 9.30 pagi dan 5.30 petang hingga 7.30 petang. Seterusnya, sebagai pengguna, kita mestilah mengharapkan perjalanan yang selamat dan selesa di sepanjang keberadaan kita di dalam kenderaan itu sendiri. Namun, disebabkan sikap segelintir pemandu yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan ramai penumpang yang hilang kepercayaan kepada keselamatan yang akan diberikan di sepanjang keberadaan mereka di dalam pengangkutan awam tersebut. Seperti yang kita ketahui, pernah berlaku kemalangan yang melibatkan kematian 37 penumpang bas yang terhumban ke dalam gaung di Genting Highland pada 21 Ogos 2013. Pihak berkuasa seperti Jabatan Pengangkutan Jalan perlulah mengenakan saman kepada mereka yang melakukan kesalahan di jalan raya sebagai usaha untuk mengurangkan kesalahan yang dilakukan oleh mereka di jalan raya pada masa yang akan datang.
Sebagai kesimpulan, terdapat pelbagai pengangkutan awam yang terdapat di negara kita. Contohnya pengangkutan darat, pengangkutan udara, pengangkutan laut dan juga pengangkutan awam rel. Contoh-contohnya bas, LRT, monorail, MRT, KTM, teksi dan sebagainya. Antara pihak yang terlibat dalam menggunakan kemudahan pengangkutan awam ini adalah pelajar universiti dan pelajar sekolah. Penjawat awam dan penjawat swasta juga mengambil kesempatan dengan menggunakan kemudahan pengangkutan awam ini untuk mengurangkan kos pembelanjaan yang mereka harus keluarkan ketika menaiki kenderaan mereka itu sendiri. Mereka juga sekaligus telah membantu mengurangkan pencemaran udara dan juga mengelakkan berlakunya kesesakan lalu lintas disebabkan pertambahan kenderaan di jalan raya. Keluarga yang sedang bercuti atau pelancong dari luar negara juga merupakan penumpang utama dalam pengangkutan awam itu sendiri. Mereka lebih mempunyai ruang atau peluang untuk menikmati keindahan persekitaran dan dapat melihat pemandangan di sepanjang perjalanan mereka sehingga ke destinasi yang mereka tuju. Namun, terdapat beberapa masalah yang berlaku dalam pengangkutan awam itu sendiri. Masalah pertama, pemandu teksi mengenakan tambang yang tinggi kepada penumpang. Masalah kedua, tempoh masa menunggu yang lama. Dan masalah ketiga, sikap segelintir pemandu yang tidak bertanggungjawab atas keselamatan penumpang mereka. Bagi menangani masalah-masalah tersebut adalah dengan mengenakan denda atau saman kepada pemandu teksi yang mengenakan tambang yang tinggi, supaya dapat memberi pengajaran kepada mereka untuk tidak mengulangi kesalahan mereka itu lagi. Sama juga dengan sikap pemandu yang tidak bertanggungjawab. Dengan saman atau denda, mereka akan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan ketika berada di jalan raya. Untuk tempoh masa menunggu yang lama, cara penyelesaiannya adalah dengan menambah bilangan kenderaan yang disediakan bagi sesebuah pengangkutan awam itu untuk meningkatkan kekerapan kenderaan pengangkutan awam itu sendiri. Maka dengan ini saya mengakhiri ucapan saya dengan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Khairul Hilmi dan juga rakan-rakan kerana sudi meminjamkan telinga anda untuk mendengar ucapan kami. Pesanan saya kepada anda, jadilah pengguna yang bijak. Sebagai seorang pelajar, anda pasti boleh menilai sama ada pengangkutan awam ini sendiri membawa kemudahan atau kemudaratan kepada diri anda.